Hai, hari ini saya akan memberitakan tentang bab 2 pemasaran, iaitu bab 2.4 penyelidikan pemasaran. Penyelidikan pemasaran merupakan satu proses mereka bentuk, mengumpul, menganalisis dan melaporkan data yang relevan secara sistematik tentang situasi pemasaran spesifik yang dihadapi oleh organisasi. Terdapat beberapa kepentingan penyelidikan pemasaran yang kita akan pelajari dalam subtopik ini. Yang pertama iaitu mengenal pasti pengguna baharu. Penyelidikan pemasaran membantu mengenal pasti segmen pengguna yang berpotensi. Yang kedua iaitu mengatur strategi pemasaran yang berkesan. Penyelidikan pemasaran membantu memastikan strategi pemasaran selaras dengan sasaran pasar. Yang ketiga pula ialah meningkatkan jualan dan keuntungan syarikat. Penyelidikan pemasaran membantu perniagaan mengenal pasti pasaran yang paling menguntungkan. Yang keempat iaitu meluaskan pasaran. Penyelidikan pemasaran membantu mengenal pasti peluang pasaran baharu yang berpotensi untuk diterokai. Yang kelima pula ialah mendapat maklumat perubahan citarasa pengguna. Penyelidikan pemasaran membantu pemasar memahami perubahan kehendak dan keutamaan pelanggan. Yang keenam pula mengekalkan pengguna sedia ada. Penyelidikan pemasaran membantu memahami tahap kepuasan dan keperluan pelanggan sedia ada. Yang terakhir pula ialah mengatasi persaingan atau meningkatkan daya saing. Penyelidikan pemasaran membantu perniagaan memahami strategi, kekuatan dan kelemahan pesaing di pasaran. Terdapat 4 langkah-langkah yang kita akan pelajari dalam subtopik ini. Yang pertama iaitu mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif. Pemasar akan mengkaji masalah yang timbul sama ada dari dalam atau luar organisasi bagi mengenal pasti punca sebenar isu yang dihadapi. Seterusnya, pemasar akan menetapkan maklumat penyelidikan yang jelas untuk dicapai. Sebagai contoh, jika syarikat Malaysian Airlines Flight yang dikenali sebagai MAS menghadapi masalah penurunan bilangan penumpang domestik, objektif penyelidikannya adalah untuk meningkatkan jumlah penumpang domestik. Langkah yang kedua pula ialah membentuk rancangan penyelidikan. Pemasar mereka bentuk satu kaedah kajian secara menyeluruh untuk mengenal pasti punca masalah dan kemungkinan jalan penyelesaiannya. Contohnya, syarikat MAS memutuskan untuk mendapatkan maklum balas melalui soal selidik dalam laman sesawang syarikatnya. Langkah yang ketiga pula ialah melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data. Data yang dikumpul daripada sumber primer dan sekunder akan diproses menjadi maklumat yang bermakna untuk keperluan kajian. Sebagai contoh, data yang dikumpul daripada maklum balas laman sesawang akan diproses bagi mengenal pasti alasan pengguna tentang pilihan mereka membeli atau tidak perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat MAS. Langkah yang keempat pula ialah menginterpretasikan dan melapor penemuan. Penyelidik pemasaran akan mentafsir data untuk membuat rumusan dan melaporkan hasil dapatan kajian dan cadangan kepada pihak pengurusan. Contohnya, syarikat MAS mendapati punca penurunan bilangan penumpang adalah saingan tambang yang lebih murah ditawarkan oleh syarikat AirAsia. Cadangan dikemukakan kepada pihak pengurusan untuk meneliti sasaran pasaran sebenar yang ingin dikekalkan oleh syarikat MAS. Jika syarikat MAS ingin bersaing melalui harga, pihak pengurusan perlu membuat keputusan tentang perkhidmatan yang ditawarkan dalam bidang tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.